Bab keharusan ghilah. Keharusan ghilah iaitu menyetubuhi perempuan yang sedang menyusukan anak, dan larangan melakukan azal. Diriwayatkan dari Aisyah dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an anha." Ingin sekali aku dulu ingin sekali aku nak benar aku nak melarang orang dari melakukan ghilah, sehingga apabila aku ingatkan bahawa orang-orang Rum dan Farsi melakukan begitu dan perbuatan mereka itu tidak memudaratkan anak-anak mereka. Muslim berkata Khalaf dalam isnadnya menyebutkan an Judhamah, dari Judhamah al-Asadiyah, yang betulnya ialah apa yang disebutkan oleh Yahya dengan dal, iaitu Judamah, bukan Judhamah. Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahab, iaitu adik-beradik, saudara perempuan kepada Ukasyah. Beliau berkata, saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin, yang tengah berada ataupun sedang berada di antara orang ramai. Wa huwa yaqul, ketika itu baginda sedang bersabda, laqad hamamtu, ingin sekali aku melarang dari melakukan ghilah. Yang sebelum ini aku mahu benar, nak sangat melarang daripada melakukan ghilah. Tetapi selepas itu aku tengok kepada orang-orang Rum dan Farsi, mereka melakukan ghilah itu terhadap anak-anak mereka, dan perbuatan itu tidak memudaratkan sedikit pun. Kemudian mereka bertanya baginda tentang azal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah al-wa'dul khafi, yakni penanaman anak secara hidup-hidup, secara sulit. Ubaidullah dalam hadisnya dari Muqri menyebutkan ini ayat ini, yaitu wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-wa'dul khafi yang tersebut dalam hadis itu mana ada kaitannya dengan firman Allah wa idzal mau'udatu su'ilat, iaitu apabila kanak-kanak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Diriwayatkan dari Aisyah dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pun menyebutkan sama seperti hadis Sa'id bin Abi Ayyub berhubung dengan azal dan ghilah itu. Cuma dia tidak menyebutkan ghilah, tetapi disebutnya al-ghiyal, maknanya sama. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahawa Usamah bin Zaid menceritakan kepada ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa ada seseorang telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, saya melakukan azal terhadap isteri saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, kenapa engkau lakukan? Orang itu berkata, saya kesiankan anaknya. Atau dia berkata, anak-anaknya, saya kesiankan anak-anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau perbuatan itu memudaratkan, tentu telah memudaratkan orang-orang Farsi dan orang-orang Rum. Zuhair berkata dalam riwayatnya, in kana lidzalik, kalau kerana itulah, fala, maka jangan, tak perlulah, tak perlu. Ma dharra dzalika Faris wala Rum. Perbuatan itu tidak memudaratkan orang Farsi dan tidak juga orang Rum.
Malam ni mula-mula kita baca tadi bab tu baru ni baca dah. Tak ada sapak situ. Dia ada kaitan juga dengan sebelum ni. Sebelum ni cakap azal ke apa tu, masih lagi ada kaitan dengan bab azal itu. Dan kita telah membincang sebelum pada ni tentang azal. Berkenaan dengan ghilah ni pula. Ghilah ni ada beberapa makna. Setengah ulama kata makna dia lagu ni, setengah kata lagu ni. Walau bagaimanapun Imam Nawawi dalam tajuk yang dia buat tu, dia telah memilih salah satu daripada maknanya, iaitu keharusan ghilah. Ghilah tu maknanya menyetubuhi perempuan yang sedang menyusukan anaknya. Bini kita, anak kita lah juga, duduk menyusu lagi. Kita setubuh dengan dia. Gitu. Itu ghilah. Perbuatan bersetubuh dengan isteri ketika isteri itu sedang menyusukan anak. Itu yang dimaksudkan dengan ghilah. Dengan sebab itu kita tengok di sini, tengok Imam Nawawi sebut ni, laqad hamamtu an anha 'anil ghilah. Di bawah tu huraian. Ahli bahasa menceritakan, ahli bahasa berkata, kata Imam Nawawi, ghilah pun boleh, ghailah pun boleh. Itu dari segi bahasa lah. Ghail pun boleh, ghial pun boleh. Salah satu riwayat yang kita baca tadi ada sebut ghial. Sekumpulan ahli bahasa pula dia kata kalau ghailah bagi datah gitu, bermakna al-marrah al-wahidah. Al-marrah al-wahidah yakni kalau orang belajar saraf dia tahulah maknanya masdar marrah, dia panggil masdar marrah, sekali melakukan perbuatan itu, perbuatan seperti itu. Ghailah. Kalau bagi bawah ghilah, makna nama kepada ghil itu. Baik, ada yang mengatakan di sini bermakna wati, menyetubuhi perempuan yang sedang mengandung. Kalau dengan makna ini ghilah pun boleh, ghailah pun boleh. Gitulah dari segi bahasa, itu tidak penting mana pada kita tu. Lepas tu dia kata ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan ghilah dalam hadis ini. Imam Malik dalam Muwatta dan Al-Asma'i dan selainnya ahli-ahli bahasa yang lain mengatakan iaitu seseorang menyetubuhi isterinya ketika dia sedang menyusukan anak. Bukan makna ketika dia sedang menyusukan anak tu anak tu tengah susu itu dia bersetubuh. Tidak, maknanya masih lagi dalam jangka masa menyusu. Gitu. Termasuklah kalau belah-belah menyusu pun, termasuklah. Kalau tidak belah-belah menyusu pun itu ialah juga. Yuqalu minhu aghala ar-rajul. Aghala aghyala idza fa'ala dzalik, apabila dia melakukan begitu. Apabila dia melakukan begitu. Ibnu Sikit berkata iaitu makna ghil ini apa dia? Makna ghil ini mengikut Ibnu Sikit pula, ahli bahasa lah, iaitu perempuan menyusukan anak dalam keadaan dia mengandung. Tu makna ghil. Perempuan menyusukan anak ketika dia sedang mengandung. Dikatakan ghalat ughilat. Ulama berkata sebabnya Nabi SAW nak melarang ni, iaitu dia takut akan membahayakan anak yang sedang menyusu itu. Qalu, ulama-ulama mengatakan, doktor-doktor dulu berkata
bahawa susu itu, susu pada ketika itulah dia mengandungi penyakit itu. Penyakit orang Arab tak sukalah, tak suka, dan menghindarinya. Orang Arab tak suka pada masa menyusukan anak tu mengandung, sebab anak dalam perut tu pun nak makan juga. Jadi susu tu jadi kotor lah kira-kira. Hak luar tu pun tak baik, hak dalam pun tak baik. Itu mengikut anggapan mereka. Tetapi dalam hadis-hadis yang kita baca ni, keharusan ghilah itu. Sama ada kita pakai ghilah itu dengan makna budak tu ke, yang sedang menyusui itu, ataupun yang dalam perut tu dikandung oleh perempuan itu, ataupun bersetubuh dengan perempuan yang sedang menyusui, atau bersetubuh dengan perempuan yang sedang mengandung itu. Ikutlah dengan makna mana sekalipun kita pakai ghil itu, dalam hadis ini menunjukkan keharusannya. Harus. Kerana Nabi SAW tidak melarang daripada melakukan ghil itu, dan dia menyatakan sebab dia meninggalkan larangan. Sebab apa dia tak silakan? Sebab apa dia tidak larang? Asal dia nak larang juga, dia tidak larang. Dia nyatakan sebab dia, seperti yang kita sudah baca tadi lah. Dan Imam Nawawi sebut lagi, di dalam hadis ini terdapat keharusan ijtihad kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun dia berijtihad juga dalam setengah-setengah perkara. Dia berijtihad juga. Satu-satu perkara tu dia nak, kadang-kadang tidak ada wahyu pun, dia fikir lagu ni molek, lepas tu berubah pula. Ada juga macam tu. Walaupun setengah-setengah ulama kata, dia kata tak boleh, kata dia, tak boleh, Nabi tak ada lagu tu. Sebab apa? Dia boleh mendapat wahyu, litamakkunihi minal wahyi, sebab dia boleh mendapat wahyu. Tetapi jumhur ahli usul fiqh mengatakan Nabi pun ada berijtihad. Ada berijtihad. Kata apalah, ni cerita dia aja. Sebelum daripada ni, cerita azal, yakni orang tu bersetubuh, tengah-tengah dia bersetubuh tu, apabila air mani dia nak keluar, dia buangkan, keluarkan senjata dia tu, dan air mani dia tu keluar di luar, bukan di dalam. Itu yang dikatakan azal ataupun iksal. Apa tujuan orang buat begitu? Sebahagiannya kita sudah bincang dah baru ni. Jadi secara ringkasnya malam ni kita nak sebut pula, banyak sebab lah orang buat tu. Kalau zaman dahulu, salah satu sebab dibuat begitu ialah untuk mengelak daripada isteri tu lekat perut. Maknanya takut mengandung lah, tak saya bagi mengandung. Itu tujuannya. Itu salah satu cara untuk merancang keluarga lah di zaman dulu, cara yang ringkas zaman dulu. Jadi baru ni anda sudah sebut dah, daripada hadis inilah mana ulama-ulama menyimpulkan cara-cara lain tu untuk menghalang mengandung. Boleh ke tidak? Ada khilaf. Khilaf tu seperti kita sudah bincang dah baru ni. Ada orang kata anak tu hak ayah saja, ada orang kata anak tu hak ibu bapa, ada orang kata anak tu hak masyarakat. Baru ni kita sudah bincang dah. Baru ni sudah bincang dah. Jadi itu bergantung kepada pendapat tadi lah, bergantung kepada pendapat tadi. Orang yang mengatakan tak boleh sebab hak masyarakat, tak boleh lah, dengan apa cara sekalipun, dengan cara azal ke, iksal ke, ataupun dengan cara makan ubat ke, ataupun dengan cara pilih masa, waktu, kira-kiranya dia tidak akan mengandung pada masa tu, adalah masa-masanya. Katakanlah kalau dipilih pada masa itu pun termasuk juga, mana tak boleh, sewenang-wenang kita, tak boleh.